Media Malaysia untuk memberikan ucapan. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya kasih lagi muliakan pengurusi majlis. Nama saya tak ingat kan. Tapi saya kena sebut dah orang kampung, boleh. Kita sebut dia dulu kan. Perleh. Fatah Amin. Fatah Amin dan handsome lagi pada Fatah Amin tu. Okey, dia Perlis ni unik sikit lah. Sebab apa sekarang ni bendera Perlis ni berkibar serata dunia. Serata dunia. Dan begitu mesyuarat pun macam-macam mesyuarat antarabangsa berkaitan dengan bendera. Bendera lah, bukan dari Perlis, bendera. Sebab bendera dia sama dengan Ukraine. Colour sama. Kan? Cuma dua-dua orang lah, apa pengacara dengan pengurusi dia muka lebih kurang macam Ukraine juga. Jangan saya kasih, jangan bagi Encik Mak Imran Abdul Kamal ataupun Abu Kemian. Okay. Sebab tu dia sebut semua nama sebab dia Kemian. Dia sebut semua dia asap semua. Sebab tu dia jadi fungsi. Datuk-datuk, datin, semua lah hadirin yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Syukur Alhamdulillah, saya minta maaf saya tak boleh duduk lama sebab banyak program. Hari ni dia pack program ni, tadi dengan Telekom, pagi petang lagi dengan ada program makanan murah. Macam-macam program, jadi kita ada walau macam mana pun sebab permintaan kawan-kawan industri kreatif ni, maknanya saya hadir jugalah. Penting, program ni saya hadir ni penting. Kenapa penting? Sebab kita tengah merancang sesuatu di kementerian yang melibatkan industri kreatif. Jadi tuan-tuan yang ada kat sini boleh main peranan. Okey, pertama tadi Patah kata tadi tentang apa pengacara. Dia sebut tadi tentang apa dengan apa Imran kata tadi tentang kita nak baca high royalty dan sebagainya. Kan? Ini untuk pengetahuan lah semua. Di kementerian ni kita tengah bincang untuk nak buat perbadanan muzik. Untuk nak gantikan MYPO. Kan? Nak ganti dah. Jangan duduk tepuk dulu kan. Okey, isu MYPO ni, isu yang ni di bawah KPDN HCP. Di mana sistem dia pencipta lagu yang dipromosikan oleh M. Nasir. Satu grup lagi hanya ada recording artis tu. Satu grup. Persen-persen dia bagi. Yang paling sikit persen hanya penyanyi lah diketuai oleh Sheila Majid. Jadi mereka bertiga bergabung dapat royalty, bagi duit tu seorang sikit. Tapi ramai tak puas hati. Pencipta lagu ada yang tak puas hati. Kan? Yang muzik ni syarikat recording dia tak nak dengar lah, tak puas hati. Yang tak puas hati, paling tak puas hati hanya geng yang di bawah Sheila Majid ni. Penyanyi, pemuzik dan sebagainya. Dulu duit ada 40 juta. 40 juta hilang. Dah jadi bankrupt lah. Kan masuk mahkamah. Kalau kita invest 40 juta ni, kita invest buat stesen minyak ke, Kentucky ke, McDonald, tak payah pandai lah. Buat Kentucky, McDonald ataupun stesen minyak, dah beli 4 ganda duit tu. Tapi duit tu hilang tu saja. Dan ramai yang tak dapat. Berebut. Ramai yang tak dapat. Dan siapa belanja tak tahu. Dan kita pun nak buat audit, tak tahu nak buat macam mana. Okey, lepas tu bila pemuzik mengadu kepada kementerian bahawa Finas ada. Finas ni pelakon artis, pelakon-pelakon ni ada badan. Tapi orang muzik tak ada. So maka kementerian pun buatlah perbadanan muzik. Jadi satu perbadanan tu saya pun chair meeting untuk yang nak buat perbadanan muzik ni. Kan? Saya tanya kawan-kawan. Yang ada muzik, ada setuju, ada tak setuju. Sama jugalah. Kan? Yang tidak ada yang setuju. Sebab yang uruskannya adalah orang muzik ni, dia main muzik, dia ada terlibat muzik, dia kena urus hal yang ada MYPO dan sebagainya. Jadi tak setuju. Kenapa? Okey, dia macam ni. Bila sampai ke perbadanan muzik, sistem sama kita pakai.
Kita nak ada satu kumpulan pencipta lagu, satu kumpulan recording artis, satu kumpulan penyanyi dan juga orang terlibat dengan apa nyanyian lah, stage belakang apa semua sama lah. Tak nak? Sama sistem dia. Jadi maknanya akan berlaku benda yang sama. Duit tu akan terbang, hilang. Saya dah jangka lah, kan? Jadi saya tanya kawan-kawan yang ada pegang apa persatuan-persatuan ni, dia banyak persatuan ni artis ni. Penyanyi ni banyak persatuan. Tak nak? Jadi baru ni banyaklah orang saya jumpa, Aziz Bakar jumpa, Muhammad Ridwan, Ridwan penyanyi pun jumpa kan. Dia pun ada 25 artis belakang dia, apa nama Mafib apa saya tak tahu. Tak nak? Pun macam-macam persatuan tanya. Jadi ramai yang tak setuju buat sistem yang sama. So saya kata senang saja. Artis ni, penyanyi, muzik dengan apa bergabung lah. Orang yang berlakon, orang dengan muzik dia bergabung. Sebab mana ada drama tak ada muzik, ada drama tak ada muzik. Nak? Ada dengar cerita dalam panggung wayang tak ada muzik. Nak start mula muzik lah, kena bayar. Dekat muzik. So saya cadangkan kita buat yayasan. Janganlah yayasan tuan-tuan kontrol, kita bagi kementerian kontrol. Kalau bagi yayasan artis buat kontrol macam DJ Dave, bagi 5 juta duit pun tak nak buat. Kan? So kita bagi kita bagi kementerian urus. Dengan orang-orang yang profesional lah, kita panggil profesional urus. Okey, yayasan ni apa? Yayasan beza dengan perbadanan ni. Perbadanan ni dapat duit kita belanja. Yayasan kita dapat duit kita invest. Contohlah macam ni. Sebab apa saya kata nak gabung dengan filem ni, dengan pelakon-pelakon ni, tentu contoh. Kita nak ambil duit. Contoh lagu ni lah. Sekarang apabila kita tayang filem, kan, kita tayang filem, kita kena bayar dekat panggung 45% tak silap dia. Duit tu bukan semua dapat dekat orang yang buat filem, pengedar duit. Kita kena bayar cukai kerajaan 25%. Negara lain setengah bayar 10% je. So saya boleh bincang dengan kerajaan, kita buat yayasan ni tiap-tiap, maknanya filem yang keluar bayar hanya 10% pada kerajaan, 15% masuk yayasan. Tak ada lah duit. Tak. Jadi kita ambil duit, kita nak invest. Okey. Satu lagi, apa isu artis ni? Rumah. Kuala Lumpur ni banyak tanah. Tak? Tanah kerajaan yang kosong, tanah di wilayah ni banyak. Tuan-tuan tak tahulah kan, saya tahulah sebab saya duduk kerajaan kan. Tanah banyak. Tapi yang mintanya masing, semua kontraktor besar-besar minta. Mereka minta, mereka buat rumah, mereka jual dengan harga yang mahal. Dalam 6 keping, 1 keping kita minta lah untuk artis ni, yayasan artis ni. Buatlah rumah murah sikit, 120,000 lah bandar. Contoh dapat sekeping tanah, buatlah lebih kurang 40 rumah atau 50 rumah, yang harga murah sikit kan. Jadi adalah artis ada rumah, taklah kena halau tua-tua itu kan. Dan ni kita dengar setengah artis kena halau pula rumah kan, tak boleh bayar kan. Jadi kita boleh bantu kan. Jadi maknanya ini 2-3 program yang kita buat. Dan paling mudah sekali kata. Sebab kalau tak buat investment, tak cari duit, kadang-kadang mana nak main duit. Royalty RTM bagi $1 juta, lepas tu bagi habis duit kosong. Kita cari duit. Sebab kita nak penting kena ada duit, bantu kebajikan artis ni, pemuzik dan sebagainya. Tuan-tuan ada tool ataupun ada senjata yang cukup hebat, tapi tak pakai. No? Kita pakai. Contoh lagu ni lah. Saya ni jadi pengusi lah, lepas tu saya jadi pengusi. Yayasan tu saya kata, okey artis-artis kita minta AP kereta 10 biji. 1 biji AP kereta dulu orang bayar RM20,000. Kalau 10 biji RM200,000. Tak apalah, kita yayasan artis ni, kita murah sikit kita minta. Kita bagi RM10,000 sudah. Kita jual ke orang RM10,000 AP permit ni. Lah untuk siapa nak import kereta ramai. 10 biji kita minta 10. Kalau 10 ada berapa sebulan? RM100,000. Banyak duit kat tu RM100,000. Kan? Okey, minta lah dekat MITI. Tiba-tiba menteri tak bagi. Tak nak? Tuan-tuan pemuzik, ada pencipta lirik, ada pencipta lagu, macam-macam lah, betul tak? Buat satu lagu, menteri tak guna. Betul tak? Takut apa? Hanya dia berani kalau buat lagu tu. Tak, dia bagi tak? Tak, awak menteri tak guna. Kalau tak bagi, kami lagu ni kami siap. Dia bagi tak bagi? Kami bagi, hantar kapur. Bagi tak? Kan? Dan saya tengok apa, saya orang politik ni, saya tengok ada satu reporter. Dia kira tulis kutuk menteri lah.
Dia pergi jumpa menteri bagi dia 10,000, 5,000. Tahu tak? Yang reporter lain kena buang kerja ramai tak dapat duit pun. Pasal dia nak pergi kutuk orang. Dia dapat duit. Kadang-kadang orang takut tak? Orang kata pak, element of fear ni kena ada juga. Pemuzik pun kena ada element of fear. Hampa tak bagi kami siap kami cipta lagu tak betul apa lah. Tahu tak? Kadang-kadang kena sikit. Sebab kita perlu bantuan. Hampa ada kuasa boleh bantu, pun tak bantu. Kami ajak balik. Tahu tak? Tak guna. Kita buat tu. Kadang-kadang kena jadi mafia juga. Kan? Jadi maknanya kita cadang. Saya akan panggil meeting. Jadi tuan-tuan cadang kan, saya panggil lah wakil. Saya panggil Imran seorang, saya panggilkan wakil-wakil satuan. Kita akan panggil nak buat meeting ni, nak buat perdana muzik. Jadi tak apa. Perdana muzik buat. Saya nampak dah gagal ke depan. Kita buat hak benda yang boleh buat untung. Tak tak? Tuan-tuan minta katakan kalau boleh AP, tepung, IP, apa saja IP minta. Untuk ni, satuan ni yayasan. Contoh orang media ni, tuan-tuan esok dia nak menjaga kuih. Dia beli tepung harga kos rendah. Contoh. Kalau di kampung, kita jual kuih, sebiji 3 kubang. Kalau di bandar, sebiji RM3. Tak? Tak bolehlah harga bahan mentah sama harga. So macam mana kerajaan nak buat? Contoh beras ni, kalau tak kena tag kerajaan beras tak ambil, kita boleh jual 10 kilo RM26. Tak? Jadi artis pun ada yang susahnya perlu dapatkan bantuan makanan murah apa sebagainya. Jadi banyak benda yang boleh buat dalam kerajaan ni. Kalau tuan-tuan buat program yang kita sama-sama bantu ni, cari jalan yang terbaik untuk bantu artis. Bukankah kita nak pergi cari duit royalty, dapat berobok-berobok, perang sama artis, kutuk kat belakang, duit habis. Lepas tu kita susah juga. No? Kita kena fikir cara baru lah untuk bantu kawan-kawan dan untuk cari duit. Di Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh minta tempat. Macam mana tempat yang kita nak buat jaga, kita nak cari duit, sewa, macam-macam yang kita boleh buat. Tanah kerajaan ni kita boleh guna kalau kita bersatu. Sebab power artis ni, pemuzik ni hebat. Tapi saya duk tengok tuan-tuan tak pandai guna. No? Tak pandai guna. Hebat. Tak? Macam saya sendiri tuan-tuan. Saya sendiri pun orang tak suka tak apalah, pergilah. Projek DNB. Bilion di bawah kementerian saya. Sepatutnya. Tapi Kementerian Kewangan masa tu dia tengok, wow ni duit banyak ni, 20-30 bilion. Kita buat di bawah Kementerian Kewangan lah. Kita jangan bagi kat kementerian sebab kita ada kuasa. Okey, buatlah 5G di bawah Kementerian Kewangan. Tapi tak ada kuasa. Nak ambil duit je. Kan? Sebab punca kuasa tak ada. Punca kuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia diperuntukkan oleh Akta, bahawa dia saja yang ada kuasa beritahu, teko semua apa kena ambil ni, apa ni, apa ni. Dia ada kuasa biarah. Kan? Sana tak ada kuasa Kementerian Kewangan. Dia pun buat sebab nampak duit. Nampak 30 bilion. Letaklah Hindu Rahmasya orang tu yang ada kes rasuah benar tau. Letak situ. Tak? Jadi nak bantu Bumi Putra tak ada apa tak ada, tengok-tengok duit dah habis dah. Berbelas bilion dah habis dah. Lepas tu berhenti kerja lah urusan atas tu. Di mana duit? Nah, macam Telekom ni ada program Putra. Jadi saya protes. Saya tembak langsung abang. Kan? Kalang kabut habis. Kan? Menteri Kewangan pun marah kat saya. Kan? Orang tu marah. Dia marah habis je. Tak? Lepas tu lah dia berkira pula. Baru dia abang, Rahmasya pun takut lah nak berhenti. SPLM dah masuk lah. Kita komplain. Kan? Duit pun dah hilang. Semua nak berhenti kerja dah. Nombor 2 tu dah berhenti lah. Jadi kadang-kadang bila kita ugut lagu tu, maka mereka pun bincang kita lah. Saya kata kita ada program untuk bantu Putra. Ada lah 4-5 orang kita boleh bantu. Dah daripada kosong terus. Kalau kita tak berani, orang pun makan. Kita berani sikit, ada lah sikit peluang nak bagi. Kan? Jadi dalam artis ni pun kita ada senjata pakai. Kan? Kita kena menyanyi, orang tak bantu, sedih, tak boleh. Kan? Kita kena berjuang untuk diri kita. Ini satu. Itu bab yang kita nak buat tu, saya akan bagi meeting. Yang bab kedua ni, industri kreatif. No? Industri kreatif ni, kerajaan bercadang untuk nak meningkatkan pendapatan dalam industri kreatif. Tadi kita sebut, maknanya industri kreatif persatuan ni, maknanya muzikal ni akan memberi pandangan. Tak? Memberi pandangan dalam industri kreatif. Tapi kalau banyak ni bagi pandangan, orang tak dengar. Ni banyak yang ada depan ni. No? Orang tak dengar. So macam mana nak bagi hebat? Bagi ada weight sikit. Kan? Jadi sekarang ni kementerian bercadang untuk nak buat persatuan industri kreatif. Tak? Persatuan industri kreatif. Dia persatuan ni baru boleh ada duit. Kan contohnya. Kalau tuan-tuan tak buat persatuan, koperasi. Koperasi. Tak?
Persatuan Muzika ni persatuan. Muzika persatuan lah. Boleh bagi duit. Macam kata okey tiap-tiap tahun kita minta peruntukan kerajaan 10,000 ke 5,000 dapat lah duit. Kementerian bagi sebab dia ada persatuan. Tapi koperasi kena menjaga. Jadi tuan-tuan buat koperasi, ada tempat orang kata apa, investment arm untuk menjaga. Tapi macam mana nak menjaga? Jadi kita cerdik sikit. Jadi 2-3 orang ni dalam persatuan ni atom. Saya bagi peluang. Kita buat persatuan industri kreatif di peringkat kebangsaan. Jadi Imran bincang lah kata persatuan industri, kita pakai menteri dulu lah. Pakai saya pengurusi timbalan pengurusi, pergi carilah. Saya ada bincang dengan apa Kementerian Kebudayaan, dia duduk situ. Kita combine kan. Kita combine. Lepas tu gunakan finance ataupun ni menjadi jawatan naik presiden, apa ada pegang sikit jawatan. Tak? Bagi nampak, jangan nampak sangat. Tak? Lepas tu kita tubuh tiap-tiap negeri. Kita bagi exco dia mesti. Tetapi dalam tu mesti ada orang dia tuan-tuan. Daripada persatuan ni. Kita duduk dalam. Jadi setiausaha ke, bendahari ke, kita ada pegangan naik fungsi ke, kita buat jawatan. Reka jawatan tu buat. Jadi tenaga penggerak. Kita buat tiap-tiap negeri. So apa tujuannya? Tujuannya kita improvise. Sinergi kreatif, kita cari duit. Kita cari duit. Tak? Jadi persatuan ni, kongres ni boleh ada duit. Koperasi ni. Koperasi investment arm, dia kerja cari makan je. Dia buat duit. No, dari industri kreatif. Contoh, pelancong nak main, kita bagi tahu. Okey, ini contoh pelancong tahun ni, kalender pelancongan Istana Budaya tunjukkan industri kreatif. Yang atok apa? Koperasi. Ataupun muzika atok. Persatuan bantu. Kita buat tu. Jadi kita buat lagu, kita contoh, lepas tu kita improvise sikit. Contoh macam ni. Umara di Pulau Pinang ni Borea lah. Ada orang yang duk atok Borea tu nama Umara, dulu Maidin. No? Dulu ada larang. Pak Abbas tahu lah kan. Kita tak buat Borea kan. Okey, buat Borea ni contoh Umara. Dia reka baru, dia Borea dulu ni cerita PE, orang tua-tua main menyanyi Borea kan. Dia berubah suai Borea tu. Semua ambil wanita cantik-cantik budak universiti. Kan? Pakaian boleh ubah. Dia berubah macam hanya apa Brazil tu, yang tinggi tu kan. Jadi sekarang tiap-tiap pelancong main, kerajaan negeri minta Borea masuk buat show. Pendapatan. Tak? Kita ubah. Contoh di Perlis. Di Perlis ni ada Awang Batil. Awang Batil ni satu orang tua keturunan beratus tahun dah dia. Dia daripada dulu keturunan dia, hak yang dia punya patung tu pun dah beratus tahun dah. Awang Batil. Satu industri kreatif yang cukup hebat Awang Batil ni. Tapi orang tak minat. Kenapa? Dia sistem lama. Dia buat Awang Batil pun cara bercakap, cara lama, cerita pun budak-budak tak faham. So dia biasa buat, kita panggil dia buat tunjukkan di sekolah. Budak-budak semua tunggu nak tengok. Dia buka mulut dia 10 minit, orang semua lari keluar. Tak? Sebab cara bahasa dia, cerita dia monoton. Lepas tu dia punya apa lawak pun tak ada apa. So kita ubah suai, cendana ubah suai pula kali ni. Dia panggil ramai sikit, anak muda, pandai nyanyi sikit, pandai muzik, pandai berlakon sikit, buat ubah suai. Industri kreatif kan. Awang Batil bentuk baru. Jadi tunjukkan pun ni semua orang tunggu, tengok. Kan? Orang tengok, orang semua pun minat. Jadi kita ubah suai. Jadi maknanya kesatuan ni, industri kreatif ni kita ubah suai. Lepas tu kita tunjuk jadi kalender negeri, kalender percantikan. Kita minta duit sikit, sponsor. Jadi maknanya kita ada duit. Kan? Jadi kita cari pendapatan. Hak yang tadi ni, hak yang lain lah. Yayasan ni saya hak ni cara lain pula jadi pendapatan. Sekarang ni kalau kita tak cari jana ekonomi dalam keadaan negara yang makin maju ni, sebab dalam Islam dia kata dah, bumi makin tua tetapi makin kaya. Nah, satu hari ni hadis kata, satu hari di akhir zaman nak cari orang derma tak nak lah. Sekarang ada masa untuk derma fakir miskin, kita derma. Tapi makin kelama akhir zaman, orang miskin tak ada, dunia kaya. Tapi kalau dunia ni makin kaya, kita tak pandai cari pendapatan, tak cakap lah. Tak? Ekonomi pun saya faham. Bukan semua ada bakat tu, tapi kita boleh bekerjasama pakat dengan kementerian untuk kita cari pendapatan. Jadi maknanya kita boleh main pejabat kan. Saya bagi masa tak apa, Imran nak main apa, macam mana nak atok. Kita atok, pergi beritahu pegawai, saya kata okey, pegawai susah bahagian, tolong atok perjumpaan ni. Kita nak buat persatuan universiti, siapa, kita atok lah. Bincang dengan Finas. Sebab apa sekarang ni Cendana dan juga Finas diarahkan oleh menteri untuk menerajui program industri kreatif ni. Tuan-tuan ambil peranan tu. Kan jadi atur, kerja lebih sikit lah. Dia mula-mula nak kerja ni pun kena lebih sikit. Jimmy tahu lah Jimmy tu. Dia kawan saya dulu, saya nak start politik pun bukan senang. Start naik motor, bukan dah kereta. No? Kempen rumah-rumah naik motor ya.
Motor pula Cup 65. Honda Cup 65. Sampai orang kata, Datuk nak jadi ketua muda ni kena duit, kan? Saya lepas grad tu, saya pergi bertanding ketua muda, duit tak ada. Dia kata kena ada duit, kan? Saya kata tak apa, tak ada duit, tak apa. Kita pakai strategi Rasulullah saja. Dia mana? Melawat, satu hari melawat 10 rumah, kan? Jadi strategi tu berjaya. Saya kata walaupun saya ambil sains politik, saya kata tentang politik Islam, lagi hebat, kan? Macam mana perjumpaan Rasulullah, macam mana Arkab. Lalu orang ni Abi Arkab, sebab tu nama Arkab. Macam mana dia buat gerakan di rumah ke rumah, menyusun orang. Itu gerakan. Arkam ni nama dia satu gerakan nama orang, nama sahabat, nama Nabi tu. Tapi dia ambil nama jadi Arkam Malaysia. Arkam Malaysia kena haram, tak boleh. Tak boleh pakai Arkam tu. Ambil Arkam dulu, strategi tu kan. Strategi Islam ni dia berjaya. Jadi kita nak buat kerja pun kena strategi lah, kan? Jadi strategi kan. Saya ni bila dapat mic ni cakap panjang sikit tu susah sikit kan. Saya nak kena balik cepat ni. Kan tak? Saya ambil contoh lah kali lah. Contoh ni strategi Islam dalam politik ni. No, saya nak cerita sikit. Okey dah. Nabi Ishaq tu, Nabi Allah Ishaq. Tak, dia ni anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Abang dia nama Nabi Ismail. No? Nabi Ismail. Satu hari apabila Nabi Allah Ibrahim wafat, maka Nabi Ismail pun main jumpa lah adik dia. Dia kata kat adik dia, nak minta lah sedikit barang peninggalan ayah ni. Nak? Macam tu orang tu lah cakap Arab lah, tapi dia cakap Melayu lah kan. Melayu kan arah ni, kan? Jadi Nabi Ishaq kata tak boleh. Sebab hang anak bundik. Aku ni anak Siti Sarah ni anak pembesar. Siti Hajar ni dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Siti Sarah. Siti Sarah hadiah pula ke Nabi Ibrahim. Mana hang anak bundik tak boleh ambil apa pun. Kan aku ni. Jadi Nabi Allah Ismail balik. Orang putih kata shy away. Lepas tu sampai hari ni orang Islam dia shy away. Shy away ni kita malu lah balik bergaduh lah. Yahudi tak dia bergaduh. Dia cakap tu. Bila baliknya Nabi Allah Ibrahim, malaikat tegur lah. Dia kata kat Nabi Ishaq, dia cakap lah tu kat abang. Sebab akan lahir semula segala manusia ni di zuriat dia, bukan zuriat kau. Dia kata kan. Jadi dia rasa sedih, tapi dia tak minta maaf. Ini kita kena belajar dari segi politik ni. Saya sebab tu saya belajar politik ni. Saya duk belajar lah Machiavelli pun tak guna. Kita belajar politik Islam ni. Hebat. Yahudi takkan minta maaf. Dia takkan minta maaf. Nabi Ishaq tak minta maaf, tapi dia sedih menangis. Mata dia jadi kelabu. Nabi Ishaq ni. Jadi bila mata dia kelabu, dia nampak tak nampak lah, bukan buta, dia kelabu. Jadi dia sedih, sebab sedih kan. Orang sedih selalu macam cerita Piramli lah kan. Ibu mentua aku sedih-sedih mata dia buta tu kan. Dia sedih. Jadi dia ada dua anak kembar. Satu nama Isi, satu nama Yakub. Isi ni, abang ni hebat, kuat, pemburu, pahlawan. Yakub anak mak. Masak, suka masak. Suka buat makanan, masak. So Nabi Ishaq dia sayang kepada abang yang kembar ni. Isi ni keturunan dia ada seorang Nabi lah. Kan, Nabi Yakub anak dia keturunan Nabi banyak. Isi ni kan. So Nabi Ishaq nak bagi kat abang. So Allah Ta'ala wahyu kat dia boleh lantik salah seorang anak jadi Nabi. Jadi dia pun nak fikir Nabi kat abang. Jadi dia pun buat syarat. Syarat dia kena dapatkan daging rusa. Dia kata pak teringin nak makan daging rusa ni. Nabi Ishaq kata. Jadi siapa di kalangan hamba dia boleh cari rusa, maka dia akan doa dia Nabi. Mana Allah dah bagi kat dia kuasa untuk lantik salah seorang hamba ni, anak dia jadi Nabi kembar ni. Maka Isi pun pergi lah cari buru cari rusa. Nabi Yakub dia nak mak, dia kata pergi abang, pergi aku tak mau jadi Nabi. Tak nak? Pergi lah kan. Dia pun pergi. Dia tak mau, tak minat. Tak minat lah jadi Nabi, nak pergi puru lah apa semua. Dia tahu abang dia akan dapat sebab abang dia kuat. Dia tak mau duduk dengan mak. Tapi mak nak nampak anak Nabi Yakub jadi Nabi. Mak nak. Pak nak abang. Jadi mak dia pun masak kambing. Ambil meleh kambing. Dia panggil Yakub, mai sini. Dia beritahu pak kau dah dapat daging rusa ni. Doa kau jadi Nabi. Tapi hang dengan abang apa? Hang cakap tu ya. Tak? Dia pun pipi habaq kat Nabi Ishaq. Okey, kata Nabi Yakub pun pergi, dia habaq Nabi Ishaq, dia kata dia dah dapat rusa. Maka Nabi Ishaq pun makan, doalah Nabi Yakub jadi Nabi. Saya nak tanya ni semua dalam dewan ni. Nabi rasa daging kambing yang rusa dia tak tahu lah. Kita tahu tak? Kambing dengan rusa boleh beza tak? Boleh. Ni Nabi. Lagi terang hati dia boleh beza tak? Pasal apa dia doa kat Ishaq?
kat Yaakob, Nabi Yaakob. Dia tahu dia kena tipu. Pasal apa dia doa? Ni politik yang kena belajar. Pasal apa? Boleh jawab? Dia tahu ni anak aku ni tipu ni, tapi aku kena doa je dia. Pasal apa? Aku nak bagi kat abang. Cuba jawab. Ni penting ni. Tahu tak? Pasal apa? Tak tahu lah. Tak agak lah. Sebab dia takut bini. Nabi pun takut bini. Kita kena ingat tu. Tahu tak? Dia aku mata kelabu lagi, bini aku tak masak lah. Aku tak masak. Aku tak bawa aku pergi tidur apa lah. Mampu aku tak? Takut bini. Kan? Jadi tuan-tuan, tahu tak? Ni politik pertama ni. Politik Yahudi. Sebab tu nak kontrol orang politik, kontrol bini. Nak kontrol bini. Jadi saya pun tengok cerita tu, kes saya. Saya ni orang kata nak angkat kepala. Tapi orang semua komplain kes Hindun. Hindun ni suka tempik-tempik kat kepala. Saya pun komplain kat kepala. Kan? Hindun tahu dia barah kat saya. Pak Lah kena dengar cakap dia. Khairi main bodek Pak Lah, bodek Hindun. Kan? Bukan takkan Pak Lah nanti dia menteri. Kan? Anak dia pun Pak Lah bagi. Pasal tackle bini. Tackle bini. Saya baik dengan Pak Lah bertahun-tahun. Duduk dengan Pak Lah. Lepas keluar grad tu jadi pemimpin mahasiswa, duduk dengan Pak Lah. Takat Pak Lah pergi jumpa Mahathir bagi saya jadi calon ya. Pertama kerja tu dapat awal lah. Lepas tu Pak Lah buang saya jadi calon. Sebab pergi duduk tegak tak tahu lah bini dia. Kan? Ada ni kan? Kan? Jadi saya tengok masa tu, saya bila politik Mahathir. Apa Siti Asmah kata, dia dengar. Jadi satu hari saya dengan Dr. Mahathir kat Kubang Pasu. Mahathir nak makan pulut udang. Dia tanya saya, Siti Asmah dah kat mana? Saya kata, di ujung tu. Okey, kita ambil pulut udang makan. Takut bini juga Mahathir pun. Najib dah cerita lah kan. Jadi siapa pandai tackle bini, dapatlah jawatan banyak. Kan? Jadi start pada hari tu saya belajar, saya tak tegur lah bini pemimpin. Saya pergi bodek lah tu lah. Tak, ni politik pertama. Tak nak? Kan? Politik kan? Tak apalah, kita ambil masa sikit cerita lah. Cerita syok-syok kan? Pengetahuan. Jadi dapatlah dia jadi Nabi. Abang marah. Balik-balik marah. Marah kat pak dia, kat mak adik. So dia marah yang pertama sekali, nak marah kat pak dengan mak tak boleh. Dia marah dekat Nabi Yaakob lah. Nabi Yaakob pun takut sebab abang dia kuat. So dia kata kat mak dia nak buat macam mana. Dia pun kata kat mak dia. Mak dia kata, hang lari lah. Yang abang hang lagi mengamuk payah. Kan? Dia pun lari. Hang pergi jumpa pak belakang lah. Pembesar satu daerah. Kan? Nama dia Laban. Dia pun pergi lah. Pergi dan cerita. Dia jumpa lah 1-2 perempuan lawa. So dia tanya perempuan tu, Laban kena sepupu dia. Kan? So dia pun duduk dengan Laban. Nak cerita Yahudi ni kan, cerita tuan-tuan ni. So dia duduk dengan Laban. So Laban ni dia berkenan dekat adik. Nama Rachel. Tak? Kak nama dia. Dia berkenan dekat adik. So pun jumpa Laban ni, bawa belakang dia. Dia kata dia nak kahwin dengan sepupu dia lah, Rachel ni. Weh boleh. Laban kata, hang kerja 7 tahun. Tapi Nabi Yaakob ni, orang Nabi-Nabi ni dia pandai kerja. Dia bila kerja tu maknanya menjadi. Belah kambing menjadi, bertukang menjadi Nabi kan, bukan orang biasa. So Laban tengok, oh Yaakob ni pandai kerja. So mai 7 tahun. So Nabi Yaakob pun kata lah kat Laban, dia kata macam Pak Long lah. Pak Long kata nak nikah ni, Pak Long dah janji 7 tahun. Boleh. Kita buat kenduri lah nikah. Nikah malam pertama pergi tengok kau Lia, bukan Rachel hak dia cinta tu. So dia pergi komplain kat pak belakang dia. Dia kata saya suka kat adik. Saya kata kita bincang adik. Dia kata adat di sini kena menikah kak dulu. Kalau nak menikah adik boleh kerja 7 tahun pula. Maknanya Yahudi ni anak menakam dia tipu. Kena tak? Kena ingat tu. Sebab tu Yahudi berjaya. Anak menakam dia tipu. Dia tak kira, dia kira untung kan. Jadi kerja 7 tahun, kahwin dengan adik. Saya nak cerita tuan-tuan ni. Bukan apa ni, politik. Belajar politik ni. Saya nak cerita. 2 beradik. So, Nabi Yaakob ni handsome. Sebab Nabi Allah Ibrahim pun handsome. Nabi Ishaq handsome. Nabi Muhammad pun handsome. Keturunan handsome semua tu. Tak nak?
So mereka ni handsome ni kan. Jadi Nabi Yaakob ni kan, Nabi Yaakob dia cinta dekat mereka, dia pun kahwin dengan mereka, tu tahu tak apa. Dengan Leah dapat 6 orang anak. Dengan pembantu rumah, dia bagi kahwin pembantu rumah dia kepada sayang lelaki ni, so pembantu rumah kahwin. Mereka pun bagi pembantu rumah kahwin. Pembantu rumah 2 anak, pembantu rumah yang apa mereka tadi 2 anak, dengan mereka ni 2 anak. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Handsome. Ni keturunan handsome semua kan, dia cerita handsome. Dan yang paling handsome Nabi Yusuf lah kan. Handsome. So 10 orang ni berpakat. Bunyamin dengan Yusuf, 2 beradik ni, 10 orang tadi ni mate dengan anak Leah ni pakat nak bunuh Nabi Yusuf dengan nak bunuh Bunyamin. Lepas sakit hati. Tetapi Allah bagi anak dengan Leah ni rancang nak bunuh Yusuf tu, semua keturunan dia Nabi hebat-hebat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, semua keturunan belah ni. Kan? Nabi Yusuf tak ada Nabi Yud. Tak ada. Bunyamin ada seorang jadi Nabi keturunan dia. Tapi hak hebat-hebat semua ni tuan-tuan. Hak rancang nak bunuh, sebab tu Yahudi ni hebat. Hak rancang jahat, anak-anak jahat ni ramai jadi Nabi. Pasal apa Allah buat itu? Tak? Dia macam politik lah. Tak? Ataupun tak payah politik lah, kereta. Kita lalu kereta roadblock. Lepas tu kita lalu emergency lane. Kalau polis tak ada, kita sampai dulu tak? Kita sampai dulu kan. Kadang-kadang kena ambil risiko lah. Kalau berani terlepas, okey. Macam Yahudi lah, dia kena terlepas. Kan? Saya nak cerita sebab tu keturunan tu sampai habis dia akan berperang, dia akan mengingkar Allah. Sebab tu walau keturunan Harun, keturunan Nabi Musa pun kadang-kadang kan. Jadi dia dapat 12 anak ni, 12 anak. 4 bini, 12 anak. Dan inilah cerita the 12 tribe of the Jews. Start cerita yang Nabi Musa ketuk tu yang keluar 12 ayat kan. The 12 tribe, 2 tribe ni. Mana tribe ni kumpulan lah. Kan? Saya cerita ni berapa kan, cerita tak turun terus. Saya cerita ni banyak cerita berapa, cerita je politik Yahudi ni. Kan? Macam mana mereka memanipulasikan keadaan dan mereka berjaya. Sebab tu kadang-kadang dalam politik ni tuan-tuan, dalam hidup kita kat negara ni, kita ni dari segi apa kita buat muzik apa semua, kita cipta lagu apa, kita kena ingat, kena pertahankanlah Melayu dan Islam ni. Kita kena pertahan. Sebab Malaysia ni Allah bagi istimewa, tuan-tuan. Istimewa macam-macam dah. Tuan-tuan tengok ni, saya nak cerita bagi ya. Dulu mula pada kita Bijih Timur. Nak rempah-rempah. Allah bagi rempah sampai dari Eropah, Melaka hebat siang rempah. Lepas tu bagi Bijih Timur, rempah habis, Bijih Timur pula. Kita jadi kaya Bijih Timur. Mai kata orang mai jadi Malaysia ni. Lepas Bijih Timur ada apa? Getah. Getah pula. Lepas getah minyak pula. Lah ni habis semua, Allah bagi pula lagi. Apa dia? Lepas dia bukan banyak lagi, banyak lagi duit banyak. Apa dia? Tak pandai. Ketum. 5 pokok tiap bulan dekat 2,000 dapat. Tak? Kalau sepokok lah, harga sepokok sekilo RM80 dekat US. Kan sebab tu saya berjuang ketum. Tak? Kalau 2 juta orang tanam, kerajaan dapat cukai 2 bilion. Hari ni tuan-tuan, masa saya risda, saya cadang ketum tu, Indonesia ambil alih, profesor daripada Amerika tu beli dekat Indonesia, pendapatan dia 1 bilion 1 tahun. 1 bilion apa? 4 bilion duit Malaysia. Tuan-tuan bayang orang kampung dulu tanam. Masa tu orang telefon saya, tak mau balik kampung lah, tak mau duduk bandar lah, balik kampung lah. Ada kelulusan kata tak mau kerja lah, pekan ni nak jaga mak pak kampung. Nak jaga mak pak ada tanah sikit, saya duk baca ketum kalau dapat 10 ekar ni banyak duit kat saya lah. Kan? Okey, tak apalah kan. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Ucapan ringkas, salam perkenalan. Jadi kita bincang lagi. Jadi tak apa. Ni orang kata apa dah tadi Merah kata bermesra. Ceramah bermesra. Jadi ada isi politik sikit, ada isi program kita buat kerja. Jadi saya kena balik cepat, minta maaf kan. Banyak program, walau macam mana pun saya bagi masa banyak lah, ceramah banyak. Orang politik dapat mic cakap panjang. Kan? Walau bagaimanapun saya harap tuan-tuan tak jemu, saya minta maaf lah pada salah dan silap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang berhormat Datuk. Diminta Datuk tunggu seketika untuk kita minta 5 minit daripada Datuk untuk sidang media bersama dengan wartawan. Sekali lagi terima kasih kepada yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin.